لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. أو مختلفين atah kepada hissiyaini yani at-tashbih. Kalau nak kira dalam syarah tu yakunu faqad wa qad yakunu tarafahu mukhtalifaini. Boleh? Wa qad yakunu tarafahu mukhtalifaini. Dan terkadang kita boleh pakai juga dengan makna litakrib, litaklil, boleh. Tapi musannif al-syarih dia nak dengan makna tahqiq. Syarih nak dengan makna tahqiq dan ia tidak menafikan boleh dengan makna taqlil. Boleh? Jadi boleh pakai dua lah sini, tak ada masalah. Au mukhtalifaini. Apa makna mukhtalifaini? Bi an tu nak taswir mukhtalifaini. Tulis pada bi an wa qawluhu mukhtalifaini musawwarun. Wa qawluhu mukhtalifaini musawwarun. Dan kata musannif mukhtalifaini tadi tu musawwarun ditafsirkan bi an yakuna dengan bahawasa adalah ahaduhuma satu daripada keduanya at-tarafaini. Satu daripada keduanya at-tarafaini. Hissiyan ialah hissi. Maknanya syai'an mahsusan bi ahadil hawasil khamsati adh-dhahirati. Tulis pada hissiyan ay syai'an mahsusan bi ahadil hawasi al-khamsati adh-dhahirati. Dengan bahawasa adalah satu daripada keduanya dua taraf, yakni musyabbah dan musyabbah bih itu hissiyan, yakni suatu yang dikesan oleh panca indera yang lima. Boleh dikesankan dia dengan salah satu daripada panca indera yang lima. Wal akharu atah pada ahaduhuma ay wa akharuhuma. Alif lam ganti mudhafun ilaih. Wa akharuhuma dan satu daripada keduanya dua taraf tadi itu pula ialah akliyan ay syai'an ma'qulan. Syai'an ma'qulan ghaira mahsusin. Syai'an ma'qulan ghaira mahsusin. Jadi surah di sini akan ada dua. Surah di sini akan ada dua. Tulis pada akliyan. Wal hasilu suratani. Wal hasilu suratani. Al-ula
al-mushabbahu hissiyun wal mushabbahu bihi aqliyun. Wathaniyatu al-mushabbahu aqliyun wal mushabbahu bihi hissiyun. Wa tilka as-surataini maqsudun bihima huna. Maqsudun bihima huna. Dia kena tulis tu? Fadhal. والحاصل سورتان الأولى المشبه حسي والمشبه به عقلي والثانية المشبه عقلي والمشبه به حسي. Jadi ada dua surah. Ada dua surah berdasarkan percakapan musannif. Bila musannif kata bi ayyakuna ahaduhuma hissiyan wal akharu aqliyan. Dua surah. Adakah dua-dua ini dikosakkan di sini? Yakni kalau dia tu tadi surah pertama, adakah dia dimasukkan dalam masalah mukhtalifah ini? Ataupun dia tu surah kedua juga masuk dalam masalah mukhtalifah ini? Al-jawab, tafadhal. Wa tilka suratani maqsudun bihima huna. Maqsudun bihima huna. Habis. Kalmaniyati was-sab'i. Kalmaniyati was-sab'i. Jadi musannif di sini akan mendatangkan surah yang apa? Musyabbah dia tu adalah akli, musyabbah bih dia tu tadi adalah hissi. Surah kedua. Sah? Surah kedua dulu. Jadi tulislah kalmaniyati tamsilun lis-surati ats-tsaniyah. Tulis pada kalmaniyah. Tamsilun lis-surati ats-tsaniyah. Nak buat misal kepada surah kedua, yakni musyabbah itu adalah akli, musyabbah bih itu adalah hissi. Qala al-musannifu kalmaniyati was-sab'i. Dan kita dah tahu kalmaniyati was-sab'i ini kita dah jumpa dulu pada isti'arah makniyah. Maniyah adalah kematian, as-sab' adalah singa. Boleh? Fi qaulina, pada perkataan kita, al-maniyatu kas-sab'i fil ightiyali. Bermula al-maniyah, kematian itu, kas-sab'i adalah seperti singa. Fil ightiyali, pada mencengkam, pada mendapatkan dan tidak boleh dilepaskan itu. Kerana singa bila dia mencengkam seorang, bila dia mendapatkan seorang, boleh tu dah dengan tilik kepada buah dia, tilik kepada bisa dia dan sebagainya, maka tak lepas dah gitu. Seperti mana kematian bila sabit dan berlaku pada seorang, maka la mafarra minhu, tidak ada jalan lari dah daripada dia. Moga Allah Taala kurnia husnul khatimah. Dia kata fa innal musyabbaha wa huwa al-maniyatu aqliyun. Maka maniyah boleh, yakni yang dia tu tadi adalah musyabbah. Dia tadi adalah musyabbah dan kita dah sebut boleh di dalam masalah tashbih uslub untuk terbinanya tashbih, uslub tashbih kena ada 4 perkara, kama nabbahna ams. Bahwasanya kena ada apa? Musyabbah, musyabbah bih, wajhus syabah dengan adatut tashbih. Dan khulasah dia akan keluar ke 4 surah. Jelas dah tu? Jadi kita dah cerita sesikit-sikit surah. Paling sikit surah ada berapa? 2, yakni perhimpunan di antara musyabbah dan musyabbah bih sahaja, tanpa disebut ke wajhus syabah, tanpa disebut ke adatut tashbih. Wajhus syabah, musyabbah bih dan musyabbah itu senang sahaja. Apa yang kita nak tambah di sini adalah adatut tashbih. Kita kena tahu kaedah dalam adatut tashbih ada 2 tujuan. Kita kena selesai, yakni bila sebut adatut tashbih kena mulahazah 2 perkara. Yang pertama, kaedah pertama yang kita kena ingat dengan kaedah pertama.
bahwasanya adatut tashbih imma harfun wa imma fi'lun wa imma ismun wa taqdimul harfi huna lil asli. Ada tu? Adatut tashbih imma harfun wa imma fi'lun wa imma ismun. Boleh? Wa taqdimul harfi huna lil asli. Yang ni kita sebut harfun di sini, bapa tak sebut isim dulu kerana asal pada menunjukkan makna tashbih ialah kaf. Ada tu? Ialah kaf. Baik. Maka bila kita sebut je adatut tashbih, benda kita kena kesep pertama sekali dia ni isim ke huruf ke fi'il. Jelas? Yang kedua kita kena kesep pula adalah siapa yang ada sebelum dan selepas daripada adatut tashbih. Anda bagi contoh, misal di sini al-maniyatu kas-sab'i fil ightiyal. Maka bila kita guna kaf, kaedahnya yang berada setelah kaf ialah musyabbah bih. Yang berada sebelum kaf ialah musyabbah. Berbeza dengan kita guna ka'anna. Berbeza dengan kita guna ka'an, yang berada setelah kaf, yang berada setelah daripada ka'anna ialah musyabbah. Ka'anna zaidan asadun. Ka'anna zaidan asadun. Boleh? Jadi adatut tashbih akan berbeza. Adatut tashbih menyebabkan berbeza siapa yang berada setelah daripada adatut tashbih. Faham tu? Jadi ada dua perkara yang kita kena tambah. Pertama, apa nau'u adatut tashbih? Sama ada huruf, isim ataupun fa'il. Yang kedua, siapa yang ada setelah daripada adatut tashbih? Musyabbah ataupun musyabbah bih. Itu dua usul yang kita nak tahu dalam adatut tashbih. Boleh. Adapun benda-benda lain yang kita kena tahu juga, boleh kita masuk ke dalam ni adalah sama ada adatut tashbih itu disebut ataupun tidak. Kalau adatut tashbih itu disebut, boleh, maka akan ada nama tashbihnya tersendiri seperti mana kita akan jumpa nanti. Boleh. Dan kalau adatut tashbih tidak disebut, maka akan ada nama tashbih dia sendiri. Jelas? Jadi sekarang ni kita masih lagi duk bahas pembahagian tashbih melihat kepada tarafaihi. Tarafaihi boleh jadi apa? Hissiyani ataupun akliyani ataupun mukhtalifaini dengan dua surah. Jadi khulasah akan ada berapa pak surah. Ada tu? Habis. Qala al-musannifu fa innal mushabbaha wa huwa al-maniyatu akliyun. Kenapa akli? Li'annahu tu illah kepada akli. Boleh? Illah kepada akli. Li'annahu adamul hayati. Kerana dia itu, siapa dia? Akli tu. Li'annahu ay li'anna, boleh, li'anna al-maniyatu ataupun li'anna al-mushabbaha. Balik pada mushabbaha. Li'annahu ay li'anna al-mushabbaha wa huwa al-maniyah tu. Kerana musyabbah yang dia tu maniyah tu tadi ialah adamul hayati. Adamu makna intifaul hayah, ternafinya kehidupan. Boleh? Adamu dengan makna intifaul hayah, ternafinya kehidupan. Ada tu? Wal musyabbah bihi, atau pada kata al musyabbah. Dan musyabbah bih dia ialah hissiyun. Mana musyabbah bih dia? Mana musyabbah bih dia? As-sabah. Tulis pada wahwa, tulis pada musyabbah bih wahwa as-sabah. Jadi habis dah huraian berkaitan dengan surah yang kedua, yakni musyabbah itu adalah apa? Akli, musyabbah bih ialah hissi. Musannif nak masuk pula kepada misal surah yang pertama, yakni katashbihin nuri bil ilmi fi aksihi. Boleh? Wa katashbihi, atau kepada kalmaniyati, atau kepada kalmaniyati. Dan seperti mentashbihkan nur bil ilmi. Boleh? Nur bil ilmi. Tulis. Tulis pada an-nur bil ilmi. Tulis pada an-nur bil ilmi. Tulis itu. Wa zalika ka qaulika. Wa zalika ka qaulika an-nuru kal ilmi fil hidayati ila sawabi.
fil hidayati ila sawabi. Boleh? Maka kalau kita tengok an-nuru kal ilmi, nur ini cahaya. Cahaya ni boleh kelih tak? Boleh kelih. Dan cahaya ni terkadang kalau dia mari dengan surah panah, dia boleh dirasai. Tidak kayak gitu? Nampak tak? Khulasah dia, cahaya ni mahsus ke ma'kul? Mahsus hissi. Boleh kita sebut hissi ni dengan nama mahsul, boleh juga kita sebut dengan hissi. Dua-dua sah. Tidak mengubah makna. Seperti mana akli boleh disebut dengan ma'kul, nafsul makna. Jelas? Baik. Maka di sini bila kita kata an-nuru kal ilmi fil hidayati ila shawab, maka an-nur tu tadi musyabbah. Jadi kayak itu, musyabbah yang dia tu tadi adalah amrun hissi. An-nur al-ilmu, ana sebut an-nur kal ilmi ke ilmu kal nur? An-nur kal ilmi. Sah, betul. Betul. Kata tasbih nur bil ilmi. Maka al-ilmu pula boleh tak? Yang dia tu tadi musyabbah bih, dia tu tadi adalah apa? Akli. Jadi terbalik. Dia ni duduk dalam surah pertama. Terbalik daripada hak tadi. Dalam surah pertama tadi musyabbah dia adalah apa? Hissi ke maknawi? Hissi. Sekarang ni musyabbah ni maknawi ke hissi? Musyabbah. Tadi akli, sah. Tadi akli. Tadi akli ni hissi, ni baru hissi, baru akli. Kata tashbihin nuri bil ilmi. Jelas kan? Jadi wajah syabah dia adalah fil hidayati ila shawab. Wa tashbihin bil ilmi fi aksihi. Fi aksihi ay aksi al-awwali. Aksihi ay aksi al-awwali. Boleh? Pada akaskan dia. Boleh? Wahwa, dan bermula ia apa? Tashbihun nuri bil ilmi, mentashbihkan nur dengan ilmu itu. Gitu. Minat tashbihi ay kainun, adalah ia min litab'id, min untuk tab'id, minat tashbihil maqlubi lil mubalaghati, setengah daripada tashbih al maqlubi lil mubalaghah. Boleh? Tashbih al maqlub lil mubalaghah ay lidilalati ala makna al-mubalaghah. Apa makna tashbih maklub? Tashbih maklub adalah apabila kita menjadikan musyabbah tu musyabbah bih, dan kita menjadikan apa? Musyabbah bih itu musyabbah. Yakni misal yang kita buat tadi, bila kita kata an-nuru kal ilmi, al-aslu dia adalah al-ilmu kan nur. Asal dia adalah al-ilmu kan an-nur. Jadi tulis pada al-maqlub. Fa aslu tarkibi al-ilmu kan nuri. Al-ilmu kan nuri. Summa quliba hadha at-tashbih, quliba hadha at-tashbih bi an yakuna al-mushabbahu mushabbahan bihi wal mushabbaha bihi mushabbahan. Boleh? Fadhal baca sikit. Fa'aslu tarkibi al-ilmu kan nuri. Al-ilmu kan nuri. Ilmu itu adalah seperti cahaya. Boleh? Kerana asal daripada benda makul ni tadi adalah benda mahsus. Yakni bila kita nak berfikir kepada suatu benda makul, kita akan mulakan dulu dengan benda mahsus dulu. Tidak kayak gitu? Jadi maka kita kata sepatutnya yang dijadikan musyabbah itu adalah apa? Yang dijadikan musyabbah sepatutnya adalah ilmu dulu. Bukannya al-ilmu dulu, bukannya apa? Bukan an-nur. Tahu tu, bukan an-nur. Kerana apa? Kerana kalau kita jadikan an-nur dulu, maka kita akan buat musyabbah bih dia tu jadi apa? Ilmu. Yakni benda tu benda maknawi.
Faham tu? Benda maknawi. Jadi khulasah dia di musyabbah bi, kita perlu benda mahsus supaya kita boleh gerak, kita boleh faham makna tashbih tadi. Faham? Hakata. Tafadhal. Thumma quliba hadha tashbihu bi an yakuna al-mushabbahu mushabbahan bihi wal mushabbahu bihi mushabbahan. Idzil mahsusu ni ilak lah. Ilak kepada makhluk. Tulis itu, tulis pada iz. Wa kaunuhu makluban, wa kaunuhu makluban zahirun. Tulis pada idzil mahsus, wa kaunuhu makluban zahirun. Idzil mahsus, kerana mahsusu itu aslun lil ma'kuli, adalah asal kepada ma'kul. Kerana al-mahsus itu ialah asal kepada ma'kul. Apa maksud mahsus tu asal kepada ma'kul? Yang ni benda ma'kul ni asalnya dia tu tadi apa? Dimahsus, dihiskan. Itu ini boleh dikesan oleh panca indera yang lima. Boleh. Dengan panca indera yang lima. Apa tu dah? Habis dekat tu. Fatashbihuhu bil ma'kuli, maka mentashbihkan dia, siapa dia? Al-mahsus. Bil ma'kuli, dengan sesuatu yang dimakulkan. Mentashbihkan mahsul dengan apa? Mahsus dengan sesuatu yang ma'kul. Jadi seumpama kita mentashbihkan an-nur dengan apa? Dengan al-ilm, min babi ja'lil far'i aslan wal asli far'an. Adalah setengah daripada bab menjadikan fara' tu asal dan asal tu fara'. Dah tahu? Jadi bahas sini, siapa yang asal? Musyabbah ke musyabbah bih? Musyabbah bih. Sebab tu kita kena ingat, syarat asal untuk buat tashbih, musyabbah bih kena lebih kuat daripada wajhul syabah, pada sudut wajhul syabah. Macam gini, kita nak tashbihkan Zaid dengan Asad fi syaja'ah. Jadi asal kaedahnya, kita kena buat musyabbah bih tu tadi ialah suatu yang lebih kuat pada syaja'ah. Zaid ke Asad? Asad. Maka Asad kena jadi musyabbah bih. Jadi kalau kita kata al-asadu ka Zaidin, dia akan jadi makhluk. Faham tu? Dia akan jadi makhluk. Faham tak? Itu syarat nak buat musyabbah bih. Itu ada dalam sabit dalam kitab besar. Faham tu? Ingat, al-musyabbah bih la budda an yakuna azhara fil wajh. Boleh? Al-mushabbahu bihi la budda an yakuna azhara wa aqwa fil wajhi wal jami'i. Fil wajhi wal jami'i. Pada wajah syabah tu. Boleh? Pada wajah syabah. Benda mahsus dengan benda makul, siapa kita akan kesan dulu? Benda mahsus. Sebab tu dia lebih azhar untuk menjadi musyabbah bih. Faham tu? Untuk menjadi musyabbah. Tapi sekarang kita buat benda musyabbah bih tu setengah daripada benda akli, benda makul. Faham tu? Maka dia tak azhar. Yalah. Qala al-musannifu, habis. Sekarang ni musannif nak masuk pula pembahagian tashbih pada sudut apa? Pada sudut wajhul syabah. Jadi jelas tak dah? Jadi setiap daripada tashbih ni dia ada martabat-martabat dia. Yakni mana lebih kuat daripada hissi dengan hissi, mana lebih kuat hissi dengan hissi, akli dengan akli, lepas tu mukhtalifah ini. Yang khulasah dia akan ada 4 surah. Mukhtalifah ini akan tubik 2. Jadi akan ada 4. Jadi 4 ni dia ada kedudukan dia masing-masing. Dia ada kedudukan dia. Habis. Qala al-musannifu, masuk masalah baru, yakni pembahagian tashbih min haisul wajhi. Jadi tulis itulah wa wajhu isyaratun ila taqsimit tashbihi min haitsu wajhi syabahi. Taqsimut tashbihi taqsimu at-tashbihi min haitsu wajhi syabah. Min haitsu wajhi syabah. Qala al-musannifu wa wajhuhu ay wajhu syabahi.
ai tafsir kepada wajhuhu. Dan bermula wajhuhu ai wajhus syabahi. Siapa tu wajhus syabah? Wahwa al makna, dan dia itu wajhus syabah ialah satu makna. Iaitu satu makna. Jadi bila disebut satu makna, boleh tak kita nak tashbih ke sesuatu pada zat? Pada zat boleh tak? Tak boleh. Tak tu. Jadi kalau wajhus syabah tu adalah zat bukan makna, kita tidak boleh jadikan dia tu uslubut tashbih. Tak tu. Kita tidak boleh jadikan dia uslubut tashbih. Jelas? Habis. Wa huwal ma'na alladhi qusida ishtiraku tarafaini fihi kama yakun. Tu. Ishtiraku tarafaini fihi. Kama situ. Kama tu dia nak misal kepada wajhus syabah. Dan di sini sebenarnya kita senang dah, sebab kita dah bahas ada wajhus syabah ni ketika majaz murakkab. Kita dah terdedah ketika majaz murakkab. Tapi kena perhatilah. Qala al-musannifu wajhus syabahi wa huwa al-ma'na, dan dia itu adalah makna. Fa kharaja az-zat. Fa kharaja bihi az-zawat. Makna yang kusida, yang dikosakkan, ai kusida fihi, dikosakkan padanya, pada siapa? Pada makna tu lah. Tadi tu, makna yang dikosakkan pada makna tu tadi apa? Ishtirakut tarafaini, bersepakatnya musyabbah dan musyabbah bih. At-tarafaini murad dia musyabbah dan musyabbah bih. At-tarafaini musyabbah bih. Okey? Baik. Yang wajhus syabah ni yang kita panggil dia sekarang ni dengan nama apa? Dengan nama modennya titik persamaan. Jadi titik persamaan dia berlaku apabila dua perkara kita mulahazahkan pada satu nuktah. Ada tu? Dua perkara kita mulahazahkan pada satu nuktah. Jelas? Qala al-musannifu wa huwa al-ma'na alladhi qusida ishtiraku at-tarafain. Baik. Sekarang ni makna yang dikosakkan bersepakat musyabbah dan musyabbah bih pada dia tadi. Ada berapa keadaan? Maka musannif nak tegas situ. Bila tu? Tulis pada kama isyaratun ila taqsimi wajhi syabahi. Kama ay isyaratun ila taqsimi wajhi asy-syabahi. Qala al-musannifu kama yakunu mufradan. Tulis kama tu pula, tulis pada kama pula. Pada sudut i'rab kita kata kama ai. Tulis pada kama ai wa dzalika wajhu syabahi. Wa dzalika wajhu syabahi ala aksamin. Ala aksamin. Mufradun wa murakkabun. Mufradun wa murakkabun. Fal qa'idatu huna, fal qa'idatu huna wajhu syabahi imma mufradun wa imma murakkabun. Wal muradu bil murakkabi huna, wal muradu bil murakkabi huna ma qusida bihi fil isti'arati at-tamsiliyyati al-murakkabah. Fil isti'arati at-tamsiliyyati al-murakkabah. Boleh? Tafadhal.
وذلك وجه الشبه على أقسام. Wadzalika wajhu syabahi, ada beberapa pembahagian. Aqsam sini kita kata aqsam lughawi, ini ma fawqal wahid. Ataupun boleh kita kata aqsam sini ma fawqal thalath, ma fawqal itsnain. Dengan iktibar apa? Dengan iktibar kita akan tengok murakkab nanti boleh jadi dua taraf dia tu mufrad, boleh jadi dua taraf dia tu juga murakkab, ataupun satu murakkab satu mufrad, ataupun satu mufrad satu murakkab. Ada tu? Maka itu untuk wajh syabah murakkab saja. Pak. Tambah lagi mufrad boleh jadi pak. Maka kira berapa? 8. Ada tu? Wajh syabah boleh wajhu syabah. Kalau kita tengok ada dua sah. Ada dua. Yang pertama murakkab. Yang pertama mufrad. Jadi yang mufrad ni dua taraf dia ni ada apa? Ada dua keadaan. Ada 4 keadaan. Kita buat gini. Kita buat supaya kita buat masalah gitu. Masalah majaz murakkab isti'arah. Lagu mana? Tarafahu mufradun. Ataupun kita buat mufradun. Senang. Mufradun murakkabun. Mufradun murakkabun. Lepas tu kita ada murakkabun mufradun. Yani gapo mufrad ni? Yakni musyabbah dia mufrad, musyabbah bih dia mufrad. Ada tu? Musyabbah dia murakkab, musyabbah bih dia murakkab. Musyabbah dia mufrad, musyabbah bih dia murakkab, musyabbah dia murakkab, musyabbah bih dia mufrad. Jadi wajhu syabah dia tu tadi semua boleh jadi apa? Ni tiap-tiap asal ni boleh duduk dalam bentuk apa? Mufrad, wajhu syabah dia. Seperti mana wajhu syabah dia boleh juga mari dalam bentuk apa? Murakkab. Boleh mari dalam bentuk murakkab. Ni wajhu syabah. Ada tu? Maka sama ada murakkab tu tadi, yakni wajhu syabah yang murakkab, musyabbah dan musyabbah bih dia tu sama-sama mufrad, ataupun musyabbah dan musyabbah bih dia dua-dua murakkab, ataupun musyabbah dan musyabbah bih dia murakkab, musyabbah mufrad, musyabbah bih murakkab, ataupun musyabbah murakkab apa? Musyabbah bih dia mufrad. Jadi akan ada berapa semua sekali? Akan adalah 8. Peraklah 8 surah. Cara baca dia mufrad, yani mufrad, wajhu syabah mufrad, tarafan dia mufrad. Satu. Boleh? Wajhu syabah mufrad, tarafan dia tu tadi murakkab. Wajhu syabah mufrad, musyabbah dia mufrad, apa? Musyabbah bih dia murakkab. 3. Wajhu syabah mufrad, musyabbah dia murakkab, musyabbah bih dia apa? Yang keempat. Wa hakadha, boleh. Nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. Ada berapa surah? Jadi iktibar 8 ni aqsam ka qismani. Asal masalah kita sebut masalah ni adalah kita bincang. Baca tabik. Wa dzalika wajhu syabahi ala aqsam. Ni ala aqsam. Jadi iktibar di sini maka akan adalah 8. Ada tu? Jadi boleh tak kita guna aqsam? Boleh. Walaupun kaedah kita dalam masalah ni, kaedah kita dalam masalah wajhu syabahi apa? Imma mufradun wa imma murakkab. Jadi kalau orang i'tiraf kita, orang kata, "Ustaz, wajhu syabah ni ada dua je, mufrad dengan murakkab. Jadi lagu mana guna aqsam?" Aqsam ke jamak? Jawab dia iktibar ke apa? Surah yang akan hasil sini pak, sini pun pak. Dan pak tu tadi pada mufrad pun cukup dah nak buat jadi jamak. Lebih lagi kalau jadi 8. Jadi sah. Ataupun kita kata kalau tak seiktibar sini kita kata aqsam dengan makna lughawi ay ma fawqa wahid. Jelas? Habis, fadhal.
فالقاعدة هنا وجه الشبه إما مفرد وإما مركب والمراد بالمركب هنا ما قصد به في الاستعارة التمثيلية المركبة. Baik. Dan kita dah sebut dah. Baca sekali lagi baik. Daripada awal. وذلك وجه الشبه على أقسام مفرد ومركب فالقاعدة هنا وجه الشبه إما مفرد وإما مركب. Hakadha kaedah kita. Boleh? Dan kita dah sebut kaedah tu, salah dia akan mengeluarkan lapis surah. Tamam? Fadal. والمراد بالمركب هنا. Baik, murakkab huna yakni fi wajhi syabah, bukan fi tarafan. Kita nak pada wajhu asyabah. Kita nak terih tu dulu. Okey, fadal. والمراد بالمركب هنا ما قصد به في الاستعارة التمثيلية المركبة. Baik, jadi dulu murakkab dulu, wajhu syabah pada murakkab adalah apa? Suratun dhihniyatun wahidatun an muta'addidin kharijan. Ada tu? Jadi mulai kita tambahlah wahia wahia sebab surah khabar muannas. Wahia suratun dhihniyatun wahidatun an muta'addidin kharijan. Ini kita tarik panjang dah sah. Dia lebat ke apa? Isti'arah tamsiliyah. Ingat dah? Atau kita tengok situ lah balik. Cuma nak tambih benda tulah. Nak cerita kata benda tulah. Dan anak rasa ada sebut dah dulu, peheh sini peheh tasbih. Seperti mana kalau jumpa kitab bahas tasbih dulu, peheh tasbih, peheh isti'arah. Faham tak? Sebab tu lagu-lagu mana pun perjalanan kitab tu tadi, kita kena terai dengan baik. Dan kita boleh jadikan ini satu mabda', salah satu tadi sebagai permulaan dan tautiah persediaan untuk menghadap satu yang lain lagi. Jelas? Dan kena terai dengan baik, dan kita dah buat gambar surah dan sebagainya. Jelas? Wah, kata. Boleh. Dan surah tersebut kita tanya dengan beberapa orang masyayikh, siapa? Hatta alhamdulillah masyayikh pun boleh ambil istifadah daripada surah yang kita buat kita. Boleh? Tu. Fadal. Habis dah? Qala al-musannifu kama yakunu mufradan. Boleh? Kama yakunu mufradan. Seperti mana adalah ia siapa? Wajhus syabahi mufradan. Boleh? Jadi mas itu kita boleh buat ma masdariyah pun tak apa. Boleh? Ma masdariyah pun tak ada masalah. Maka yakunu ay kauni wajhi syabah. Boleh? Kauni wajhi asyabah. Kerana ma masdariyah maka kena takwil. Betul tak? Habis. Ka kaunihi mufradan, seperti pada apa jadi kaunihi? Sebab ma tu ma masdariyah. Ka kaunihi, seperti keadaannya, keadaan wajhi syabah tu mufradan, ialah mufrad. Boleh? Dan kita dah cerita dah dulu, mufrad ni tak mufrad ni tadi adalah apa? Suratun zihniyatun wahidatun an wahidin kharijan. Dan an wahidin kharijan tu ada dua rupa, seperti mana nuqtah dan manusia. Yakni murakkabun, yakni apa? Muta'addidun murakkab. Manusia yang muta'addid murakkab. Ingat dah? Tu. Jangan lupalah macam rata. Habis tak tu. Qala al-musannifu kasyaja'ati, seperti syaja'ah. Seperti syaja'ah. Bila guna syaja'ah ni? Syaja'ah boleh fi pada mentashbihkan ar-rajul syuja'i bil asad. Pada mentashbihkan seorang lelaki yang berani dengan singa. Jadi kita menyerupakan lelaki yang berani dengan singa pada keberanian. Pada tu. Yani pada syaja'ah. Syaja'ah tu tadi adalah makna mufrad. Yani suratun dhihniyatun wahidatun an wahidatin, pada tu kharijan. Boleh? Habis. Wal humrati humrati atah kepada asyaja'ah. Ai kama yakunu mufradan fil humrah,
Seperti mana adalah ia wajhu syabah tu dipanggil juga mufrad. Ingat dah makna mufrad ke apa? Suratun dhihniyatun wahidatun an wahidin kharijan. Boleh? Dan kita dah sebut wahid tu ada dua surah, seperti mana nuqtah dia mari lagu tu dah, ataupun dia tu tadi adalah muta'addid murakkab, maka dia jadi sah. Dah tu habis. Kasyaja'ati, seperti syaja'ah, fi tashbihir rajuli syuja'i bil asad wal humrah. Humrah ni pada kemedahan. Pada mana? Yani al-kainati, pada humrah yang adalah humrah tu tadi apa? Pada mentashbihkan khaddi, pipi, bil wardi, dengan apa? Bunga mawar. Jadi orang Arab mentashbihkan pipi yang merah tu tadi dengan mawar biasa. Dengan mawar. Boleh ke ada setengah orang dia kalau malu ataupun dia pun dia suka ataupun dia sedih dia ke merah. Ada setengah orang tu apa, muka merah, tubuh merah. Ada tu hakadha. Tapi yang kita maksudkan sini pipi lah, pipi sahaja merah. Boleh? Tu. Qala al-musannifu qad yakunu, terkadang adalah ia wajhu syabah tu. Apa? Murakkaban. Terkadang dia tu tadi murakkab. Boleh terkadang dia tu tadi murakkab. Gapa murakkab? Bi an yakuna tu adalah taswir kepada murakkab. Wa takdir pada bi an yakuna wa dzalikal murakkabu mufassarun. Wa dzalikal murakkabu mufassarun bi an yakuna hay'atan, dengan bahawasa adalah ia wajhu syabah. Dan apa yang kita tengok daripada asy-syarih buat ni, boleh sama seperti mana dia buat dah pada apa? Pada isti'arah tamsiliyah, takrif yang sama. Jelas? Tu. Bi an yakuna hay'atan, satu keadaan, hay'atan ay halatan, ingatlah kita tafsir. Muntaza'atan, yang terbitlah ia hay'ah tadi tu, ay intaza'aha al-aqlu. Betul? Satu keadaan yang intaza'aha al-aqlu, yang akal keluarkan dia tadi tu, min iddati umurin, daripada apa? Beberapa perkara. Dan beberapa perkara tadi tu murakkab ke dah? Ghairu murakkab. Sebab kalau dia murakkab, muta'addid murakkab, dia akan masuk dalam mufrad. Ingat tak? Muta'addid kalau murakkab dia akan masuk dalam mufrad. Jelas? Ingat kita buat belakang dah, kita tahzir dan sebagainya dah sini. Jangan lupa dah tu. Jelas? Tamam. Mana tadi? Min iddati umurin, daripada beberapa perkara. Daripada beberapa perkara. Boleh? Jadi itulah makna apa? Itulah makna murakkab yang dimaksudkan. Dan makna dia ini sama seperti mana makna murakkab pada apa? Isti'arah tamsiliyah murakkabah, ataupun isti'arah murakkabah tamsiliyah. Kama apa? Nabbah asy-syarih, bahwasanya nama dia akan depan. Okey? Lepas tu musannif dia nak ta'mimkan masalah seperti mana kita buat. Apa yang kita buat ni nama dia ta'mim masalah. Ini hak kita tengah buat. Hak kita buat daripada putih tu, ta'mim al-masalah. Musannif guna sawa'un lit-ta'mim. Sawa'un lit-ta'mimi, tanda tu. Sawa'un kanat tarafani, sama ada dua taraf itu ialah apa? Mufradaini, seperti mana nombor 1 dengan nombor 5. Nombor 1 dengan nombor 5. Dan sekarang ni musannif nak kecek nombor 5 ke nombor 1? Nombor 5. Faham? Nombor 5 sebab dia duk kecek pasal wajhu syabah murakkab. Ini kalau kita tilik kepada ibarat yang paling dekat dengan sawa'un. Tapi sekarang ni nak tanya, sawa'un tu tadi untuk mentakmimkan murakkab saja ke? Tak. Ada tu? Sawa'un bukan untuk mentakmimkan murakkab saja. Boleh? Tu. Jadi at-ta'mim huna lil mufradi wal murakkabi. At-ta'mim huna lil mufradi wal murakkabi. Boleh? Jadi kita ada kismah akliyah yang lapis. Dan tugas antum pula pada kitab-kitab lebih besar adalah mentahqiqkan tiap-tiap lapis tu tadi. Tiap-tiap satu tu daripada lapis mentahqiqkan. Mana misal dia, ada ke tak, wujud ke tak dan sebagainya, wahakata. Apa yang kita buat ni adalah cara kita fikir untuk sampai kepada lapis. Dan dia paling banyak sekali dalam masalah.
Jelas? Nampak dah? Tu cara berfikir. Qal musannifu sawa'un kanat tarafani mufradaini au murakkabaini. Maksud murakkabaini ay kullum minhuma, tiap-tiap satu daripada keduanya, yakni musyabbah dan musyabbah bih. Gapo? Hayatan ialah satu halatan, keadaan, yang muntaza'atan yang terbitlah ia keadaan tadi min iddati umurin. Ada tu. Jadi pada sini ta'rif murakkab kepada wajhus syabah sama tak dengan ta'rif murakkab yang berlaku pada musyabbah dan musyabbah bih? Sama. Ada tu. Sama. Cuma kita kena ingat terbitnya murakkab pada zihin ni tadi terbit daripada murakkab isnadi. Terbit daripada murakkab isnadi dulu. Ala kulli hal, kita tambih dah. Kullun minhuma hay'atun muntaza'atun min iddati umurin au ahaduhuma mufradan wal akharu murakkaban. Jadi surah yang ketiga dan surah keempat, juga yang ketujuh dan ke-8. Boleh lagi? Tashbihi, pada mentashbihkan. Qauluhu tu khabar, misalu tu mubtada. Fi kena jadi sifat ataupun hal. Fi itu kena jadi sifat ataupun hal. Takdirul kalam al-kaini fi, sifat kepada wajhi. Boleh? Ataupun kita kata kainan hal kepada wajhi. Boleh dua tu. Jelas? Kalau hal pun kepada wajhi, sahibul hal dia. Kalau sifat pun mausuf dia wajhi. Kena tanda malik. Tulis pada fi itu kainan, betul al-kaini. Tulis pada fit tashbihil ladzi tarafahu mufradan. Boleh? Al-kaini dengan kainan. Pada tashbih yang adalah wajhus syabah murakkab itu berlaku ia pada tashbih yang tarafahu, yani apa? Musyabbah dan musyabbah bih dia apa? Mufradani, dua mufrad. Dua-duanya mufrad. Ini suratun dhihniyatun wahidatun an wahidin kharijan. Boleh? Qauluhu ialah katanya wa qad la hafiz subhi as-surayya kama tara ka unqudi mullahiyatin hina nawara. Boleh? Wa qad laha. Boleh? Dan sesungguhnya qad masuk dengan fi'il madhi laha kan? Qad lit tahqiq boleh gitu. Qad lit tahqiqi. Qad lit tahqiqi. Waw tu tadi waw istinafiyah. Waw istinafiyah qad lit tahqiqi. Laha dengan makna zahara. Boleh laha dengan makna zahara. Wa qad zahara fi subhi, pada waktu subuh. Dan telah terzahirlah pada waktu subuh. Siapa fa'il kepada laha? As-suraya. Boleh. Tab'an subuh di sini pada ketika gelap lagi lah. Dan bukan subuh gajah lah maksud di sini, tentu dah. Ini subuh hakiki. Sah? Yang gelap lagi. Subuh dinosaur, subuh gajah, subuh kubah, pada kata dia ni. Hak kita nak adalah subuh hakiki. Boleh? Dan syuruk tu habis dah. Yang tu hak gelap lagi tu. Kalau tidak kita nak surah kan suraya terzahir. Tu. Kalau contoh dia kata subuh gajah tu termasuk. Contoh bangun pukul 2 petang. Waliyahzubillah. Boleh. Kita nak tengok kan suraya atas tu. Kita tengok juga, tengok maknawi pening tu suraya. Tu. Jadi tak ada kaitan sini. Jadi as-suraya makna bintang. Jadi kalau kita belajar dalam falak, suraya ni bintang 7. Tu, bintang 7. Antara hak masyhur jugalah. Tabaan, tu tengok dalam falak. Wa qad laha ay wa qad zahara. Fi subhi, pada waktu subuh. Oleh apa? Oleh bintang suraya. Boleh? Kama, nampak tak? Kama, kaf tu li tashbih. Maka kaf ni tadi ada tu tashbih. Tidak kayak gitu?
Baik, kita dah sebut adatut tashbih. Bila sebut jah adatut tashbih, dua perkara kena tahu. Gapo? Sama ada dia isim, fa'il ataupun huruf. Yang kedua, dia tu tadi adalah siapa selepas dia. Kaf, siapa selepas dia? Musyabbah ke musyabbah bih? Musyabbah bih. Selepas dia adalah musyabbah bih. Maka sebelum dia adalah jadi sebelum daripada kaf tentu dah musyabbah. Selepas daripada kaf baru musyabbah bih. Dan musannif sebut dah tadi, dua taraf dia mesti mufrad. Jadi kita kena cari benda mufrad. Jelas? Kama tara ka unqudil mulahiyatin hina nawara. Ada kaf sebutin lagi. Boleh? Kama, ini seperti mana laha fi subhi suraya kama, boleh? Ay zuhuran kainan kama. Begitu. Zuhuran tu pehai daripada laha. Tu. Dan kita belajar maf'ul mutlaq sah untuk kita guna yang semakna. Jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Jalastu julusan, boleh kita buat jalastu qu'udan. Boleh? Tu. Fadal. Ada begitu tak? Ada. Wa qad laha fi subhi as-suraya kama ay zuhuran kainan kama. Ada tu? Akan sebagai terzahir, boleh? Yang adalah ia terzahir tadi tu, yang adalah itu kama, ada tu? Seperti mana tara, melihatlah oleh kamu. Ada tu? Ka unqudi mullahiyatin hina nawara. Boleh? Hal keadaan, ada tu? Hal keadaan apa? Hal keadaan dia tu, kita pergi dulu. Unqudin mullah. Boleh? Unqudin mullahiyatin. Unqud mana apa unqud? Dia mana unqud? Segugus. Ada tu? Mullahiyah mana inak. Boleh? Hina nawara. Hina nawara, apabila menyuluhlah akan dia ay asyakhsu. Nawara ay nawaraha. Ataupun nawaraha. Begitu. Nawara ay nawara asyakhsu ataupun nawara asyamsu boleh. Syakhsu boleh, syamsu boleh. Kalau syakhsu seolah seperti suluh lapu. Dia gini, buah anggur. Dia duduk dalam kar, kita suluh dia. Ataupun kita terbit terbit ke apa? Terbit matahari. Bila kita tengok tu, apa kita nampak pada anggur tu tadi? Kita nampak cahaya situ. Macam orang botak sin lah. Kita nak cerita kartun faham tak? Orang panggil botak sin lah. Apa panggil sin lah? Sebab di kepala botak dia tu boleh tengok cahaya. Seperti mana anggur tu. Faham tak tu? Tengok dia buat kan? Tengok dia buat lagu mana? Fattarafani mufradani. Maka dua taraf tu tadi boleh adalah apa? Mufradan. Ini musyabbah dan musyabbah bih adalah mufradan. Li'anna al-musyabbaha huwa thuraya, khalas. Kerana musyabbah tadi adalah suraya. Wal musyabbaha bihi huwa al-unqud. Dan musyabbah bih adalah unqud. Faham? Baik. Jadi bahas sini yang kita nak kaf hak mana? Kaf hak mana-mana kah kaf hak nombor 2? Hak nombor 2. Tu jadi kaf unqud tu tadi, kaf tu litashbih juga. Tu kena ingat molek. Ibarat lagu ni. Hidup kecek pasal kaf hak nombor 2 je ni. Kaf pertama dia tak kecek. Faham tak tu? Jelas tak? Tu. Qala al-musannifu wal mushabbaha bihi huwa al-unqud. Unqud mana? Unqud yang muqayyadan, yang dikaitkan dia di unqud tu tadi. Wal mushabbahu al-unqud, muqayyadan tu hal kepada unqud. Unqud hal keadaan unqud dikaitkan dia bi kaunihi ay bi kauni unqud adalah unqudal mulahiyati. Ya tu? Unqudul mulahiyah. Fi hali ikhrajin nuri, tu bukan nauri tu dah.
pada keadaan mengeluarkan apa? Cahaya. Betul? Pada mengeluarkan cahaya. Maka orang tanya kita, ustaz, nampak macam tak murakkab dah lah. Dah menggo ungkud tu ungkudul mulahiyah. Murakkab apa? Mufrad lagi tak? Ungkudul mulahiyah mufrad lagi tak? Mufrad lagi tak? Tak dah lah, mufrad kat mana? Murakkab dia ungkudul mulahiyah. Cuma murakkab tu murakkab ke apa? Murakkab tak, murakkab ke apa? Idhafi. Jadi murakkab idhafi kalau kita nisbah dengan murakkab isnadi, dia akan jadi apa? Mufrad balik. Faham tu? Jelas tak? Sebab kita dah cerita daripada awal, murad kita adalah murakkab isnadi, baru boleh jadi murakkab. Sekarang ni dia murakkab idhafi. Jelas tak tu? Jangan lupalah tu. Ni terang panjang dah dah ni. Ana boleh buat cepat gini sebab kita terang dah. Ada? Qala al-musannifu muqayyadan biqawnihi unqudal mulahiyati fi hali ikhrajin nuri wat taqyidu la yunafil ifrada. Dan taqyid tidak menafikan ifrad. Sebab tu kita ada murakkab muqayyad, murakkab taqyidi. Murakkab taqyidi ni murakkab wasfi, murakkab idhafi, murakkab sauti. Boleh? Murakkab mazji, tu orang panggil murakkab taqyidi. Ya tu? Murakkab taqyi tu kaedah dia, wat taqyidu la yunafil ifrad. Boleh? Baik. Jadi dia kata bintang Suraya. Biasa tengok tak bintang Suraya? Bintang Suraya biasa tengok tak? Bintang Suraya kalau kita tengok dia segugus bintang. Dia bukan sah. Dia duduk banyak sekali. Dia 7. Sebab kita panggil bintang 7. Ada tu? 1, 2, 3, 4, 5, ni 7. Tu cara dia. Jadi dia duduk sekali. Bawahnya banyak, atasnya sikit. Pada tu macam buah anggur. Buah anggur kalau segugus itu kan dia ketubik gitu sah. Tu. Gitulah bintang Suraya. Kedudukan dia, rupa dia. Pada tu? Ingat benda ni benda yang kita tasawur pada akal. Pada tu benda yang kita tasawur pada akal. Baik. Dia kata wa wajhu syabahi. Wajhu syabahnya adalah apa? Hayatun, satu keadaan. Hasilatun, yang hasil. Min taqaruni, daripada dekatnya. Pada tu bersekalinya gapo? Suwarin bidin. Bersekalinya gapo? Surah-surah yang putih, gambar-gambar putih. Mustadiratin, yang bulat. Pada tu sigharil maqadiri, kecil qadar dia. Pada tu fi ra'yil aini, pada apa? Pada pandangnya mata. La multasiqatin, tidak berdepek. Ini tidak duduk sekali cahaya tu tadi. Ada setengah kali tak nampak lagi tu gano surah dia tu. Ni ambil dah gambar ni dah. Buah anggur. Anda tak tahu dah betul ke tak buah anggur lagu ni. Kira buah anggur dia bulat lagu tu sah. Kalau kena tulis banyak sikit ni. Aduh. Bayangkan buah anggur ni tadi disuluh dengan cahaya. Tak nampak anggur lagi tu, tapi faham dah anggur dia tu. Baik. Bila kita tengok disuluh cahaya, kita rasa tak dengan bulat dia tadi tu dan sinar, baik kulit itu disinar tu kan? Gapo berlaku? Ada cahaya sikit. Tidak gitu? Rasa tak? Orang kepala botak cing. Kalau kita panggil kan? Sinar mana? Jelas? Suka ipe. Seperti mana ke apa? Seperti mana bintang-bintang Suraya yang kita hanya nampak kan? Kita nampak cahaya dia. Pada dia ghairu mutalasiqah. Ni tengok cahaya dia warna merah ni. Mutalasiqah tak? Ghairu mutalasiqah. Bercahaya tak? Bercahaya. Faham tak? Tu. Mustadirah tak? Dia mustadirah. Kita nampak bintang ni, kita nampak gini je. Kalau nak kira sebenar tu dia bukan bulat tu. Tu so. Wallahu alam gapo hikmah. Nah, bintang kalau cerita-cerita kan dia buat gini. Gapo hikmah bintang buat gitu. Wallahu alam. Sebab orang Arab tak guna surah tu.
Orang Arab akan guna mustadirah, bulat. Faham? Bacalah syair mana pun. Kebanyakan Allah Alam, bukan kebanyakan lah, anda tak rasa jumpa lagi. Dia kata 5 persegi bintang. Tak rasa jumpa lagi. Dia akan kata mustadirah. Jelas? Boleh faham tak ni surah dia tu? Kepala botak cing sinar mana. Ingat tu lah. Bahaya kan orang kepala botak. Lepas tu suruh ingat apa? Nak suruh mudah. Merah dia pasal kalau budak tapi dia faham. Macam start akhir dia sekolah kata mula. Tanya ada apa? Sukai-sukai ke apa gak? Kepala botak lah ke foto tak beda ke? Tak ke. Botak belaka kan? Awak tahu botak. Jadi kita duduk jauh kita nampak sinar molek pada dia. Tu surah yang sama. Bukannya kepala hidup rapat gitu. Al-muhim antum faham? Khalas. Qala al-musannifu wala shadidil iqtirabi, dan tidaklah bersangat terdekat. Boleh? Mundammatin ila al-miqdari al-makhsusi min at-tuli wal-ardi. Boleh? Mundammatin mengandungi ataupun berdekatan ila al-miqdari kepada apa? Mengandungi bila kepada qadar-qadar yang tertentu. Boleh? Min at-tuli wal-ardi. Boleh? Daripada panjang dan lebar. Jelas tak? Dia tak ada cahaya anggur tiba-tiba jadi besar bulan, tak ada. Besar-besar tu ya, lebih kurang. Nampak? Faham dah? Tu tengok surah Hai'ah tu. Oh, sama masa. Oh, benar tak? Mulai faham. At-tuli wal ardi. Faqad nadhara, maka telah melihatlah ia asyair ila iddati asya'a, kepada beberapa perkara. Gapa beberapa perkara? Gapa beberapa perkara? Perkara pertama apa? Bukan pada anggur. Pada apa? Pada cahaya. Yang kedua, tidak dekat. Yang ketiga, saiz lebih kurang. Yang keempat, apa lagi? Apa lagi? Bulat. Boleh tak? Nampak tak tu? Bulat tu tadi lepas tu kecil pada pandangan mata. Nampak tak? Di surah-surah. Dan surah tu tadi dihimpunkan jadi satu hay'ah. Faham tak? Tu. Wa qasada ila hay'atin hasilatin minha. Dia bukan nak pada iddati asya' tadi, tapi dia nak pada hay'atin hasilatin minha, ay iddati asya'. Boleh? Boleh? Dia kata wal mulahiyatu, dan mulahiyah dia kata bi dhammil mimi. Boleh dengan dhammahkan mim wa takhfifil lam wa qad tushaddadu kama huna. Boleh baca mulahiyah dan boleh baca mulahiyah. Dua-dua boleh. Dua qiraah tu sah. Jadi ada setengah nuskah kalau kita tengok pun dan tengok Malik. Nuskah tu pakai mulla ke mula? Dalil syair. Ditulis apa? Mulla ke mula? Kau tak tulis? Tak ada. Mungkin dalam nuskah ni kat nak tulis Malik. Jadi nak tulis Malik ada hak tulis mulahiyah. Ada tu? Ala kulli hal dua-dua tu sah. Mulahiyah, mulahiyah. Boleh? Inabun khabar kepada mulahiyah ataupun mulahiyah, dua-dua tu sah. Inabun abyadu fi hubbihi tulun. Boleh? Satu anggur yang putih. Pada tu? Fi habbihi, pada apa? Pada hab. Tiap-tiap anggur ke dia ada apa panggil? Batai kecil tempat sakut butir dia tu dah. Bawah dia mula-mula tu orang panggil hab. Pada tu orang panggil hab. Tu. Tulun lagi pula panjang. Boleh? Tu lebar lah, mana besar lah. Tidak besar sangat, standard anggur. Habis takat tu. Habis. Allahu Akbar. Misal dia. Misal syair saja ni. Kena takdir dulu. Siapa ni minggu depan lah, InsyaAllah. Boleh? Jadi dia akan banyak syair tu. Dia akan ada 5 syair bawah dia tu.
Jadi insya-Allah dah ready untuk takdir-takdir yang kita akan bagi insya-Allah. Jelas dah? Pasal dak lagu mana? Nah tu. Jadi benda ni banyak dalam syair dah, benda-benda lagu ni banyak dalam syair. Kena main sama lepas tu faham insya-Allah. Insya-Allah. Jadi minggu depan insya-Allah kita berhabis masalah tasbih. Boleh? Ada rezeki masuk isti'arah, kita akan masuk isti'arah. Isti'arah penutup isti'arah. Bukan masuk isti'arah mula, masuk penutup isti'arah. Dia kata aslul isti'arati at-tasrihiyati wal makniyati. Boleh? Ialah at-tashbih. Ialah barulah tutup hatu, baru dia akan masuk kepada kinayah. Jadi sikit lagi ni kita ni. Boleh sikit dah. Sikit lagi. 2 minggu lagi kan insya-Allah dah. Boleh? Dan kita akan tutup dengan daurah apa? Tamrinut tulab insya-Allah. Boleh? Daurah tu dia akan masuklah mungkin awal boleh 12. Jadi kita tutup dengan hatu. Boleh dah? Allah Subhanahu